Jadi pada hari ini saya akan menceritakan sedikit pengenalan berkenaan dengan hippie, gerakan hippie. Okey, yang pertama, budaya hippie telah bermula di Amerika Syarikat sekitar tahun 1960, di mana dan seterusnya ialah perkataan hippie ini berasal daripada perkataan hip ataupun hipster. Seterusnya ialah budaya hippie telah diinspirasikan oleh budaya Bohemian pada kurun ke-19 dan budaya Gillespie daripada Romania. Pergerakan hippie ini berlaku kerana golongan remaja ataupun belia memperjuangkan hak-hak mereka dalam hidup. Seperti yang kita tahu, mereka telah ditindas oleh kerajaan mereka sendiri dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, gerakan hippie juga berlaku disebabkan oleh Perang Vietnam yang berlaku. Sebagai contohnya, tentera Amerika Syarikat telah menghantar golongan-golongan muda untuk pergi berperang di Vietnam. Hal ini mencetuskan kontroversi yang sangat besar dalam golongan remaja tersebut. Seterusnya ialah gerakan hippie juga berlaku disebabkan oleh golongan remaja yang terpengaruh dan terikut-ikut dengan pemikiran orang dewasa yang telah rosak. Seperti yang kita tahu, golongan hippie ini telah melakukan banyak-banyak masalah, antaranya melakukan seks bebas, isap dadah dan segala perbuatan yang negatif. Sekian, terima kasih. So hari ini saya akan membentangkan sedikit sejarah tentang sejarah hippie. Yang pertama, hippie adalah sebuah gerakan yang berkembang di Amerika Syarikat pada tahun 1960 hingga 1970-an dan menyebar ke seluruh dunia. Hippie berasal daripada perkataan hip yang merujuk kepada Beat Generation, iaitu sebuah gerakan sosial dan sastra Amerika Syarikat pada tahun 1950-an. Para hippies atau orang-orang hippie kencan bersuara menyuarakan cinta, damai dan arti perang. Kaum hippie terkenal dengan salah satu slogan perdamaian yang berbunyi Make Love Not War. Asal usul hippie, berbagai peristiwa internasional menjadi latar belakang lahirnya gerakan hippie ini. Di antaranya Perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953, yang di mana mereka untuk cuba menguji bom hidrogen pada tahun 1954 dan gerakan hak Amerika pada 1950-an. Asal usul berbagai peristiwa internasional menjadi latar belakang lahirnya gerakan hippie ini, antaranya Perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953, di mana mereka menguji bom hidrogen pada tahun 1954 dan gerakan hak awam Afrika dan Amerika pada tahun 1950-an. Ini termasuk pelancaran satelit Sputnik 1 iaitu Rusia ke angkasa lepas yang mencetuskan perlumbaan angkasa yang bernilai berbilion dolar. Namun begitu, penglibatan Amerika Syarikat dalam Perang Vietnam pada tahun 1955 hingga 1975 yang menjadi pencetus utama pergerakan hippie ini. Pergerakan hippie ini mula ditengahkan pada tempoh peperangan itu. The hippies di Amerika Syarikat menyuarakan cinta mereka kepada keamanan dan anti perang. Mereka pun menjadi terkenal berkat aksi protes dan demonstrasi yang dilakukan terhadap Perang Vietnam pada tahun 1955 hingga 1975. Stop. Saya akan bercakap tentang ideologi hippie. Visi hidup yang diutamakan oleh hippie ialah tentang kebahagiaan. Hippie turut menolak established institution seperti sekolah, band, hospital dan yang lain-lain. Mereka menganggap itu ialah the establishment. Bagi mereka, budaya normal tidak tulus dan mereka mahu menggantikannya dengan masyarakat yang lebih sempurna. Ideologi seterusnya adalah hippie juga menolak nilai kelas pertengahan dengan menolak senjata nuklear dan Perang Vietnam. Kaum hippie kebanyakannya merupakan vegetarian dan pecinta alam. Istilah kasih sayang untuk semua dengan kebebasan seksual menjadi pegangan mereka. Kaum hippie juga mempromosikan ganja untuk kesedaran. Hippie turut mengambil bahagian dalam seni seperti teater jalanan, dengar folk music. Golongan hippie turut membantah ganasan politik dan sosial. Mereka juga sentiasa mempromosikan keamanan, kasih sayang dan kebebasan individu. Hippie mencipta budaya mereka sendiri. Mereka mengelakkan dadah yang lebih keras seperti heroin dan amfetamin. Okey, akhir sekali dari sudut pemakaian pula, hippie memakai pakaian berwarna terang. Pakaian mereka juga lusuh, bertali leher, baju t-shirt berselipat atau berkaki ayam. Semuanya berfungsi untuk membezakan mereka daripada yang lain. Mereka dipengaruhi oleh komersialisme. Bagi kaum hippie lelaki, mereka akan berambut panjang dan punya janggut dan misai. Manakala wanita pula, mereka tidak bersolat dan tidak pakai bra. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.
Alright, kita bergerak pada pengaruh ataupun kesan pergerakan hippie. Alright, kesan pengaruh pergerakan hippie yang pertama kita boleh lihat dari segi fashion. Kenapa pula? Okey, hippie membawa pengaruh, 4 pengaruh lah fashion hingga kini. Yang pertama kita ada bell bottom atau bell lace trouser, di mana seluar itu seluar yang kembang, yang memang kembang betul lah. Dan ini merupakan pakaian kegemaran bagi puak-puak hippie ataupun pergerakan hippie ni lah. Seterusnya kita ada maxi dress, di mana pakaian tersebut mengandungi unsur-unsur bunga macam tu lah. Dia nampak macam mendekati alam. Seterusnya kita ada boots yang popular pada 1970. Dan book dia orang ni banyakkan book yang jenis berkembang jugalah. Sebab style dia orang ni style jenis terbuka, relax dan sebagainya. Dan kita ada denim jacket. Denim jacket ni adalah satu jacket yang dipakai oleh masa kita pakai maxi dress, kita pakai jacket, ataupun bell bottom kita pakai jacket, trousernya tu kita pakai jacket tu lah. Dan jacket ni sampai kini lah masih menjadi trend kepada, kalau kita lihat pada face show masih ada dengan benda ni. Sebenarnya kita tengok cara hidup mereka. Cara hidup mereka ni hippie lebih kepada, macam saya kata, dia hippie ni menerima. Dia menerima cara hidup orang lain. Jadi Afrika mereka, perempuan bekerja, homoseksual dan sebagainya ni, mereka terimalah cara hidup mereka dan cara hidup orang lain. Dan sama ianya telah memberi kebebasan dalam diri penduduk di Amerika. Sebabkan hippie ni lah mereka rasa lebih bebas untuk jadi apa saja yang mereka nak, kerana mereka tahu yang ianya mereka akan diterima oleh masyarakat. Macam itulah kita boleh kata. Sebab pada masa itu sampai sekarang setengah masyarakat ada yang menerimalah cara hidup lain. Dan kita ada remaja kini menjadi lebih aktif lah dalam segi seksual. Ialah sebab mereka punya terlibatkan diri mereka tu lebih awal, dia peringkat awal lah. Dan hippie ni macam saya kata, dia mempelajari cara bukan saja untuk mencapai ideologi mereka, tapi untuk ajar orang cara untuk menerima. Seterusnya kita ada lifestyle yang jenis hippie ni, mereka dekat dengan diri dengan alam. Jadi mereka banyak makan sayuran lah, atau kita kenal sebagai vegetarian lah, macam tu sebagainya. Mereka ada satu lagi iaitu diorang lebih pada menghisap marijuana atau macam tu kan, tapi tak elok sebenarnya. Alright, itu saja daripada saya. Okey, baiklah, kita masuk kepada muzik. Ini merupakan tokoh yang terlibat dalam gerakan hippie. Yang pertama adalah Bob Dylan. Nama sebenar Bob Dylan ialah Robert Allen Zimmerman. Beliau telah dilahirkan di Minnesota, Amerika Syarikat. Majoriti karya beliau berkaitan dengan hubungan romantis antara lelaki dan perempuan. Beliau juga telah merakam beberapa lagu seperti Malam Hijau, termasuk Desolation Row, Positively Ford Street, Vision of Johanna dan Subterranean Homesick Blues. Pada tahun 1960 merupakan masa yang sangat berpengaruh. Terutama sekali adalah golongan hippie yang merupakan golongan yang berpengaruh. Bob Dylan seorang pemuzik terkenal dan berpengaruh pada abad 20. Pada awalnya beliau menolak pergerakan hippie yang muncul pada tahun 1960-an. Namun selepas pergerakan hippie terus berkembang dan mendapat perhatian arus perdana, Dylan mula mengubah nadanya. Okey, seterusnya adalah John Lennon. Merupakan seorang tokoh yang paling berpengaruh dan ikonik dalam generasinya. Beliau adalah pengasas bersama The Beatles dan seorang aktivis lantang untuk keadilan sosial dan keamanan. Beatles terkenal dengan gaya hidup hippie mereka. Ono, John Lennon dan tokoh-tokoh lain terlibat dalam gerakan itu. Pada tahun 1960-an, reputasi The Beatles sebagai hippies diasaskan atas LSD oleh kumpulan itu. Lagu Imagine oleh John Lennon masih digunakan secara meluas hari ini sebagai lagu untuk protes sosial. The Beatles tahu cara menggunakan muzik mereka untuk menyebarkan mesej tentang keamanan, toleransi, kesedaran dan alam sekitar. Baiklah, kita masuk ke part terakhir, ialah kesimpulan. Kesimpulannya, pelbagai kebaikan yang diperolehi yang merupakan hasil dari peristiwa budaya hippie yang melanda Amerika Syarikat pada 1960-an. Kebaikan budaya hippie ini telah melahirkan masyarakat yang terbuka dari segi pemikiran untuk menerima budaya luar. Pada masa yang sama juga, ideologi dan cara hidup yang diamalkan oleh golongan hippie telah menjadikan masyarakat kini lebih inginkan keamanan, kecintaan, menolak peperangan dan menolak perbezaan warna kulit, dan darjat kehidupan yang adil akan menjadikan masyarakat hidup aman dan harmoni. Itu saja, sekian, terima kasih.